course nak mengekalkan rentak, especially dalam saingan CL 19 Ogos nanti. Okey, kita dapat berita yang Benjamin Mora secara rasminya meninggalkan JDT sebagai head coach ataupun sebagai ketua jurulatihan. Okey, so tapi bukan benda tu yang kita bincangkan. So just mungkin benda tu aku merisaukan, memberi kesan kepada JDT punya rentak. Okey, tapi sebaliknya benda tu tak menjadi satu kebimbangan apabila JDT menang besar 4-0 menentang pasukan Sarawak United. Okey, bermain di away, tapi JDT berjaya mengekalkan kemenangan tu malah dengan jumlah jaringan yang lebih besar. And satu keputusan yang sangat-sangat menarik dengan barisan keselarasan utama yang digunakan oleh Hamzani Omar sangat-sangat lain. Last 2 game JDT dengan game lawan Sarawak tu, aku rasa lawan Sarawak ni memang perubahan secara total lah. Memang perubahan dia nampak sangat ketara, especially bahagian forward. Assalamualaikum, welcome back to Viral Studio. Pada korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ni. Okay, berkenaan dengan perlawanan antara JDT, antara Sarawak United menentang JDT ni, okay, first kali berkenaan dengan kesebelasan utama, sangat-sangat lain. Forward, okay, Hazwan Bakri dapat mengekalkan dia punya position sebagai yang dalam kesebelasan utama selepas perlawanan sebelum ni dia berjaya menjaringkan gol, dan kali ini juga dia berjaya menjaringkan gol, Hazwan Bakri. Sebab tu kau cakap dalam JDT ni mana-mana player pun dia boleh diturunkan, walaupun ramai orang dekat luar sana kata alah masuk JDT je duduk bangku simpanan buat apa, membazir masa apa semua kan. Tapi tengok Hazwan Bakri, okay, walaupun dia kerap diletakkan dalam bangku simpanan, tetapi apabila JDT perlukan dia berada dalam padang, dia berikan yang terbaik. Dia mampu skor 2 perlawanan berturut-turut, 2 gol dia bagi. So tak ada isu ke sini. Kalau player tu masuk JDT je, simpan bangku simpanan, okay, tak ada masalah, tak ada isu. Even simpan bangku simpanan pun bila dipanggil, player tu boleh perform. Bukti Hazwan Bakri ada, dan juga Syahmi Safari. Okay, so dalam kesempatan utama juga Ramadan Saifullah pun dimasukkan, dan kalau boleh tengok sendiri dalam line up, okay, dalam first 11 memang sangat-sangat berlainan. Adam Nur Razlin pun diletakkan, dan aku rasa Adam Nur Razlin diletakkan dalam kesebelasan utama ni dengan bersebab. Okay, sebenarnya ada sebab kenapa Adam Nur Razlin diletakkan. Bukan saja-saja meletakkan dia, tetapi Adam Nur Razlin ni dia menjadi satu percaturan untuk menukar gameplay JDT sebenarnya, kalau korang perasan. Okay, nanti aku akan sebutkan lagi, korang kena dengar sampai habis. Okay, so kalau ikutkan dalam kesebelasan utama ni, JDT tu dengan 4-3-3, defense tu ada Khalid Buga yang first jarang masuk dalam kesebelasan utama, Khalid Muga dan juga Adam Nur Razlin. Dan aku boleh katakan dua orang player ni sebenarnya player yang menukar, yang player yang menjadi sebab taktikal dan juga gameplay JDT itu berubah. Okay, so daripada 4-3-3 ni, kalau dalam attacking untuk start dalam 10 ke 20 game, kalau dengan kata mudahnya untuk first half tu, JDT lebih banyak menggunakan Corbin Ong sebagai wing sebelah kiri, tetapi Adam Nur Razlin yang bermain sebagai right back, dia jarang naik atas, tapi dia stay ke bawah, stay di bawah bersama-sama dengan Khalid Muga dan juga Shane Lowry. So ada 3 orang defensif untuk JDT. Ramadan Saifullah yang akan bertindak sebagai wing, okay, dengan solid winger lah untuk sebelah kanan kan, dan Corbin Ong sebelah kiri. So Hazwan Bakri dan juga Bersenda Silva dia akan masuk dekat tengah macam tu. Tapi kebanyakan macam disebut tentang Ramadan Saifullah ni, bila dia beraksi sebagai right wing, biasanya lah dia punya position kan wing kiri kan, tapi bila diletakkan sebagai right wing ni, nampak Ramadan Saifullah setiap kali dia cuba untuk buat crossing je, bola dia tak lepas. Mungkin lah dia punya agak susah Ramadan Saifullah ni bermain di sebelah kanan, okay, sebab dia kerap main sebelah kiri, dia punya position main sebelah kiri. Tapi Ramadan Saifullah punya position ni dia banyak dibantu oleh Nazmi Faiz lah. Nazmi Faiz akan kerap membantu dia di bahagian sebelah kanan tersebut. So sebut tentang Nazmi Faiz, yes, dah 2 video aku, tak silap aku, dah 2 video sebelum ni aku cakap berkali-kali kan, aku lebih menggemari Nazmi Faiz diletakkan dalam kesebelasan utama. So dalam perlawanan ni Hamzani Omar menggunakan Nazmi Faiz dalam kesebelasan utama. Macam dengar je apa yang aku cakap okay? Macam dengar je apa aku cakap. So aku tengok Nazmi Faiz dia beraksi dalam kesebelasan utama ni, aku sangat berpuas hati. Okay, aku nampak sangat bukti yang Nazmi Faiz memang dia layak untuk berada dalam kesebelasan utama bergandingan dengan Leandro dan juga Hong Wan. Okay, so sekarang ni JDT tak perlu risau kalau Afiq Fazail tak ada, ataupun kalau Naksu Insa tak ada. Okay, so JDT tak perlu risau sebab Nazmi Faiz dah buktikan keserasian dia dengan Leandro, Hong Wan. 3 orang trio JDT yang baru ni.
Hasilnya dalam 10 minit pertama tu JDT memang ofensif sangat-sangat. Okey, dalam 10 ke 20 minit pertama sangat-sangat ofensif, dan hasil diorang turut ofensif tu berjaya menjadikan 2 gol. Okey. Hasil yang pertama gol daripada Hazwan Bakri, dan kedua daripada Bersen da Silva. Siapa lagi? Penjaring utama JDT ataupun striker utama JDT. Okey, dalam separuh masa kedua pula, kalau kita tengok dari segi pemain-pemain, okey, keselasan yang ada dalam separuh masa kedua ni ada perubahan. Okey, untuk pemain di JDT, khususnya pemain JDT dalam barisan defensive line. Okey, Khalid Murga dikeluarkan. Tetapi kalau korang tengok, bila Khalid Murga ni keluar, okey, Adam Nur Razlin akan ditolak masuk ke bahagian centre back. Okay, kita tahu dalam fasa utama start game awal-awal lagi Adam Nur Razlin dah ada siap-siap dia bermain sebagai right back. Okey, right back kanan. Aku boleh katakan mungkin ini salah satu percaturan JDT ataupun percaturan yang JDT gunakan. Okey, mengeluarkan Khalid Murga dan memasukkan Syamil Safari. Okay, so bila Syamil Safari masuk bermain di sebagai wing kanan, okay, so Adam Nur Razlin boleh bergandingan 2 orang dengan Shane Lowry di bahagian defensif. So meninggalkan 2 orang defensif di bahagian JDT. Okay, so nampak tak? Untuk first half JDT menggunakan 3 orang defensif di bahagian bawah, dan separuh masa kedua lebih kerap separuh masa kedua lah kan. Bila Khalid Murga keluar, masuk Syamil Safari, Adam Nur Razlin akan bermain berduaan bergandingan dengan Shane Lowry, dan Syamil Safari akan naik atas, Corbin Ong akan naik atas. So kat sini nampak tak apa kegunaan Adam Nur Razlin dengan Khalid Murga dalam perlawanan Sarawak menentang JDT tu. Okey, so 2 orang player ni lah yang menjadi percaturan bertukarnya gameplay JDT daripada wing kanan tak naik ke atas kepada wing kanan naik atas. Okey, Syamil Safari lebih kerap naik ke atas kan. Ramadan Saifullah pun ditukar dengan Muhammad Sumarel. Forestieri pun masuk. Forestieri bila masuk, diorang lebih kerap main di bahagian tengah dalam kotak nombor 10 kan. Lebih kerap main bahagian nombor 10. Kat situ ada Forestieri, kat situ ada Bersen, kat situ pun ada Sumareh. Okay. Tapi dalam masa yang sama, Corbin Ong pun naik atas, Syamil Safari pun naik atas. Sebab tu lah masa gol Syamil Safari tu, pemula tu cakap Muhammad Sumareh. Tapi Muhammad Sumareh dia berada dalam kawasan nombor 10. So itu saja ulasan aku berkenaan dengan gameplay ataupun corak permainan JDT menentang pasukan Sarawak United. Yes, menang 4-0, 3 mata penting untuk JDT, berada di puncak. Dan aku puji juga pasukan Sabah, dia berjaya mengekal. Pasukan Sabah berjaya mengekalkan rentak kemenangan diorang ikut di belakang JDT ni kan. And aku harap Sabah boleh kekal lah diorang punya performance, maintain macam sekarang ni. And hopefully kalau Sabah boleh kekal nombor 2 dalam Liga, cun lah.